Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Suarin Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 25 Disember 2024. Kerajaan negeri komited memastikan perpaduan rakyat dan kestabilan politik kekal utuh agar pertumbuhan ekonomi terus membangun. Rakyat juga diminta untuk bersama-sama sebagai sebuah masyarakat yang bersatu dalam meraihkan kepelbagaian dan kepercayaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor dalam perutusannya sempena perayaan Krismas dan Tahun Baharu 2025 juga mahu rakyat menghayati kebersamaan yang menjadi tunjang pengukuhan nilai-nilai perpaduan antara kaum. Menurutnya, kestabilan politik membolehkan Sabah mengutip hasil hampir 7 bilion ringgit tahun ini selain memperoleh sejumlah 1.7 bilion ringgit nilai pelaburan daripada pelabur asing dan domestik. Saya berharap agar kita semua akan terus lebih komited dengan sikap toleransi dan bersatu padu. Kerajaan negeri komited untuk memastikan perpaduan rakyat dan kestabilan politik sentiasa kekal supaya pertumbuhan ekonomi kita akan terus membangun. Dalam perutusannya, Datuk Haji G turut mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas kepada masyarakat Kristian yang merayakannya di negeri ini. Sambutan Krismas Kota Kinabalu KKCC 2024, acara tahunan yang dinanti-nantikan oleh warga bandar Kota Kinabalu berlangsung meriah. Bertemakan kasih melalui tindakan, pelbagai pengisian menarik disediakan bagi meraihkan kepelbagaian agama dan budaya. Wartawan Doni Ijom ada perkongsiannya. Sambutan kali ke-19 ini anjuran bersama Majlis Gereja-Gereja Sabah SCC dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Padang Merdeka Kota Kinabalu dipilih sebagai venue sambutan kali ini. Malah ia mencipta sejarah tersendiri apabila berjadi masukan dalam Malaysia Book of Record melalui pengedaran 14,062 utas kalung kasih melalui tindakan secara percuma. Kalung ini dihasilkan oleh pelbagai komuniti di Sabah sebagai simbolik kasih sayang dan keharmonian masyarakat majmuk. Sambutan dirasmikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor. Dalam ucapan perasmiannya, Ketua Menteri mengajak seluruh lapisan masyarakat di negeri ini mengukuhkan perpaduan dan persefahaman seterusnya menjadikan Sabah sebagai contoh perpaduan di negara ini. Sementara itu, SCC berharap sambutan Natal memberi kekuatan baharu kepada semua umat untuk terus menjadi ejen perubahan, membawa kasih dan harapan kepada masyarakat dunia. Tidak mengira bangsa dan agama, kita adalah satu sebagai warga negara Malaysia dan kita harus saling mengasihi melalui tindakan kita. Message ini adalah kita mau menyatakan kasih kita bukan saja kita melalui perkataan, tetapi melalui tindakan kita dalam saling tolong-menolong. Pengunjung turut teruja dan menyifatkan penganjuran KKCC sebagai pemangkin persefahaman dan keharmonian segenap lapisan masyarakat. Satu program yang akan dapat menyatupadukan masyarakat yang berbilang kaum, yang berbilang agama, yang selama ini hidup dalam penuh kemakmuran dan toleransi. Walaupun program ini adalah program untuk meraihkan sambutan Hari Krismas, namun di Sabah ini sejak daripada dulu sehinggalah pada hari ini kita meraihkan secara bersama-sama. Melihat begitu ramai tetamu daripada pelbagai etnik, pelbagai agama, inilah sebuah keunikan yang hanya ada di Sabah dan juga kalau kita boleh lihat di Sarawak, dan ini mencerminkan sebuah refleksi bahawa negeri kita ini toleransinya amat tinggi. And I'm very happy today. Kesatuan dan keharmonian di antara semua suku bangsa dan juga berbagai agama berkumpul bersama-sama. Sangat baik dan semoga dia diteruskan untuk tahun-tahun kemudian.
Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam dalam ucapan penutupannya menyifatkan KKCC sebagai lambang keharmonian masyarakat Sabah, menyerlakan semangat kasih sayang dan perpaduan. Selain acara hiburan, KKCC 2024 turut meriah dengan gerai-gerai jualan. Kebersamaan dalam meraihkan kepelbagaian perayaan seperti sambutan Krismas ini tanpa mengira kaum dan agama memperlihat betapa semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat di negeri ini amat utuh. Semangat ini harus dipertahan untuk diwariskan kepada generasi akan datang. Doni Ijom, RTM. Lebih 100 komuniti dalam Kampung Duvanson, Penampang telah menyertai pertandingan menghias kawasan gereja St. Simon melibatkan 6 buah kawasan iaitu Hizavan, Koti Duvan, Tansau, Pakuta, Gombahon dan Dagang Tanah. Kawasan Koti Duvan berjaya mendapat tempat pertama, tempat kedua Hizavan, manakala tempat ketiga dimenangi Pakuta. Pemenang masing-masing memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM1,000, RM700 dan RM500. Hadiah disampaikan Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Petagas, Muhammad Isku Zawan Datuk Arsid. Katanya program seperti ini dapat memperkukuh dan mengeratkan silaturahim antara masyarakat di kawasan berkenaan. Penglibatan ini dah merangkumi dari pelbagai umur masyarakat. Ada belianya, ada remajanya, ada veterannya dan sebagainya, wanita dan sebagainya. Itu yang paling pentinglah sebab kita dapat mengeratkan lagi suasana di kawasan kampung ini. Isku Zawan turut mengajak penduduk agar terus bersama-sama dalam meraihkan kepelbagaian, kepercayaan dan komited dengan toleransi dalam semangat muhibah. Sementara itu, persiapan saat akhir sambutan Krismas turut dirasai khususnya penduduk yang ingin balik ke kampung halaman masing-masing. Tinjauan RTM di Pasaraya sekitar Penampang menjadi tumpuan orang ramai untuk beli belah. Mereka yang ditemui mengakui membuat persiapan pada saat-saat akhir kerana kesibukan bekerja. Contohlah cuti hari ini, and then terbalik waktu tu memang last minute lah kira. Last minute baru dapat beli belah lah. Ya, last minute. Memang tidak dapat awal tu, sebab tidak dapat balik awal. Sibuk kerja, so sekarang baru ada masa mau pergi beli lah. Biasa barang untuk makan lah, barang makan. Mau celebrate di rumah dengan family kan. Semoga hari Natal ni akan lebih meriah. Walaupun tidak saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal. Merry Christmas untuk keluarga saya yang di Kampung Limbahau. Sorry kerana tidak berbalik pada tahun ini. Saya berharap kita akan merayakan Merry Christmas di hari yang lain. Semoga sambutan perayaan Hari Krismas tahun ini akan membawa kepada penyatuan dan keharmonian bukan sahaja dalam kalangan penganut agama Kristian yang merayakannya tetapi juga masyarakat majmuk lain di negara ini. Selamat menyambut Hari Krismas. Anggaran jualan Koperasi Pembangunan Desa KPD dijangka mencapai RM97.96 juta menjana lebihan hasil RM13 juta sehingga 31 Disember ini. Pengurus Besar KPD Jamila Lee berkata daripada jumlah itu 80% hasil jualan adalah daripada 4 projek utama yang dilaksanakan di seluruh negeri. Sebenarnya itu antara kita punya aktiviti KPD adalah yang secara operasi daripada jual beli FFB, projek ayam, stesen minyak di Kundasang, kita punya projek kelapa sawit. Yang 4 ini adalah projek utama. Dia menyumbang kepada 80%. Jamilah ditemui selepas Majlis Apresiasi KPD di Kota Kinabalu. Terdahulu ketika berucap, beliau berkata sebanyak RM9 juta telah dibelanjakan untuk melaksana projek-projek pembangunan melibatkan kumpulan sasar luar bandar.
Ia meliputi pelaksanaan program perladangan kontrak, perkhidmatan pengangkutan dan pemasaran pekebun kecil selain program di Pusat Latihan Belia KPD OSK Tenem disertai 1,572 peserta. KPD juga telah menerima peruntukan persekutuan untuk melaksana projek penanaman jagung bijian secara mekanisasi penuh di terusan sapi seluas 60 hektar. Baik, saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.